Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid apa khabar? Sihat ke? Sihat, cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu dah tanya, siapa dekat sini yang suka makan? Jaya suka makan tak? Suka, cikgu. Jaya suka makan apa? Si lemak. Kelas kita pada hari ini ialah kelas asas masakan. Di hari ini kita akan memasak. Okey. Anda tahu tak kita masak apa hari ini? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Okey. Kalau nak tahu, okey. Nanti cikgu akan bagi tahu. Tapi sebelum tu, jom kita tengok video bersama dengan cikgu. Okey, jom. Assalamualaikum. Hai. Bersama dengan Cikgu Mas untuk kemahiran hidup asas masakan. Hari ini kita beralih ke bab 6 iaitu butter. Apakah maksud butter? Anak-anak pelajar pernah dengar tak? Butter merupakan campuran tepung dan cecair seperti air, susu ataupun santan. Kita biasa menggunakan butter untuk membuat pancake ataupun kuih muih tempatan. Butter terbahagi kepada dua jenis iaitu butter cair dan butter pekat. Ini ialah ciri-ciri butter cair iaitu pertama, berkrim dan cair. Yang kedua, mudah dituang. Dan yang ketiga, merebak dengan cepat. Ini contoh kuih yang diperbuat daripada butter cair iaitu kuih ketayap. Kuih lompang. Kuih cara. Kuih bakar. Jom kita lihat ciri-ciri butter pekat pula. Butter pekat, ciri pertama ialah berkrim dan pekat. Dan ciri kedua ialah strukturnya lebih likat. Ini ialah contoh kuih yang diperbuat daripada butter pekat, iaitu cucur bilis. Pisang goreng. Scone titis. Dan contoh terakhir ialah kuih rengas ataupun tempat kita panggil kuih kasturi. Okey, murid-murid, tadi kita dah tengok satu video yang cikgu sediakan. Okey, video tu tentang apa? Tentang memasak. Masak apa? Masak butter. Okey. Jaya tahu tak butter tu apa? Tak tahu, cikgu. Butter yang ni adalah butter campuran daripada tepung gandum dan juga cecair seperti susu ataupun susu air ataupun telur. Itu adalah butter. Okay. Kalau boleh tengok video tadi, dia ada dua jenis butter. Okey. Butter yang pertama butter cair dan butter yang kedua adalah butter Pekat. Okey. Butter cair ni adalah seperti yang kita buat kuih cara, kuih ketayap. Yang tu kita guna butter cair. Okey, dan butter pekat ni adalah seperti kita buat cucur bilis. Okay. Hari ini kita akan buat butter cair, iaitu kuih cara manis. Siapa suka kuih? Siapa pernah makan kuih cara manis? Pernah, cikgu. Pernah? Kat pasar. Dekat pasar. Dia warna apa? Hijau. Warna hijau. Okey, warna hijau cara manis. Kalau warna kuning dan dekat atas itu ada lada dan juga ada daging, tu orang panggil cara berlauk. Dan hari ini cikgu akan ajar murid-murid untuk buat kuih cara manis. Okey, jadi sebelum tu cikgu akan perkenalkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat cara manis. Okey, baiklah. Yang pertama, bahan-bahan dia adalah
bahan utama ini adalah tepung gandum. Tepung gandum ni adalah bahan utama untuk kita buat kuih cara. Dan yang kedua, kita perlukan telur. Seterusnya adalah pewarna hijau. Okey, pewarna hijau ini untuk kita menjadikan tepung tadi itu ataupun butter tadi itu warna hijau. Jadi kita gunakan yang warna hijau ni. Okey, seterusnya kita perlukan santan. Seterusnya adalah pewarna pandan flavor. Okey, ini adalah yang terbaru. Kalau yang tradisional punya, kita boleh gunakan daun pandan. Ni daun pandan. Kita boleh blend je daun pandan ni. Lepas tu kita ambil air daun pandan ni. Tapi cikgu guna untuk hari ni, cikgu guna flavor pandan yang dah sedia di kedai lah. Okey. Lepas tu kita perlukan garam halus untuk bagi dia masin sikit. Lepas tu kita perlukan gula. Sebab kuih cara kita adalah kuih cara manis, jadi kita letak gula. Lepas tu daun pandan. Daun pandan ni cikgu tak gunakan untuk blend daun pandan ni dan gunakan air dia. Daun pandan ni cikgu akan gunakan untuk kita ikat daun pandan ni, untuk kita sapukan minyak ni di atas loyang kita. Loyang untuk buat cara. Okey. Seterusnya kita perlukan sudu untuk kita ambil gula ni dan letakkan atas kuih cara tadi. Dan kuih cara ni takkan lengkap kalau tak ada loyang ni. Loyang ni adalah loyang untuk buat kuih cara, khas untuk buat kuih cara. Seterusnya kita perlukan minyak masak. Lepas tu kita perlukan cawan. Cawan ni adalah untuk kita sukat tepung kita tu dengan air. Sebab barulah kita tahu berapa cawan tepung dan berapa cawan air untuk kita masukkan dalam blender tadi. Okey, lepas tu kita perlukan blender. Blender adalah yang utama jugalah. Sebab kalau tak ada blender, kita tak dapat nak buat kuih ni. Blender ni nanti kita akan masukkan semua bahan-bahan ni dalam blender dan kita akan blend sekali. Seterusnya kita perlukan jug ni. Jug ni cikgu ambil sebab lepas je kita blend nanti, kita akan letakkan barang yang kita blend tadi tu dalam jug ni. Dalam jug ni supaya kita senang untuk kita tuangkan di atas loyang tu. Okey. Seterusnya apron. Apron ni adalah untuk kita jaga kebersihan baju kita lah. Kalau kita dekat dapur, kita perlukan apron ni. Apron ni supaya kotoran ataupun minyak tak kena dekat baju sekolah kita. Pelajar wajib menggunakan apron ketika di dapur. Dan seterusnya untuk menjaga kebersihan makanan kita, kita perlukan sarung tangan plastik ni untuk kita ambil tepung ke, untuk kita sepanjang kita menjalankan sepanjang kita membuat bicara ni, kita perlu menjaga kebersihan supaya kita makanan yang kita sediakan tu bersih dan sihat. Okey. Jadi itu adalah bahan-bahan untuk kita membuat kuih cara. Okey, baiklah murid-murid. Okey. Sebelum cikgu mulakan masakan, cikgu nak terangkan dekat murid-murid keselamatan semasa kita di dapur. Okey, yang tadi cikgu dah beritahu kita kena pakai sarung tangan plastik, lepas tu dengan apron. Dan seterusnya untuk pengajaran kita pada hari ini, kita gunakan barangan elektrik dan juga barangan yang bergas. Jadi untuk elektrik ni, pelajar perlulah memasang blender ni dengan betul. Dan pelajar perlu pastikan bahawa tapak dekat bawah blender ni dia tak kena air ataupun tak basah, sebab dia boleh mengakibatkan bahaya. Lepas tu pelak tu kena tengok sama ada dia terbuka ataupun tertutup. Dan jangan sekali bergurau lah ketika di dapur, sebab bahaya. Okey, dan untuk yang bicara ni nanti kita akan masak. Dan besi ni dia panas, jadinya para pelajar perlulah diingatkan agar tidak menyentuh dengan plastik. Dia kena sentuh ni dengan kain supaya sebab kain dia tak panas. Kalau plastik nanti dia racah air dan kena tangan.
So dia akan mengakibatkan kecederaan. Jadi itu dah sedikit sebanyak daripada cikgu tentang keselamatan di dapur. Okey, baiklah semua. Tadi cikgu dah terangkan bahan-bahan dan peralatan untuk kita memasak butter apa? Butter cair, iaitu apa kuih yang akan kita buat pada hari ini? Kuih apa? Kuih cara manis. Kuih cara manis. Okey. Jadi sebelum kita memulakan kita punya masakan, first kita perlu pakai apron untuk kita jaga kebersihan. Kita kena pakai sarung tangan plastik. Okey, baiklah. Kita pakai. Okey. Mula-mula kita perlu ambil daun pandan ni 1, 2 pun boleh. Okey. Lepas tu kita lipat. Lepas tu kita ikat dengan getah. Ni adalah untuk kita sapukan. Kegunaan daun pandan ni adalah untuk kita sapukan minyak masak nanti dekat dalam loyang ni supaya dia tak melekat. So dia akan jadi macam ni. Okey. Selepas tu kita buat adunan ataupun acuan kuih cara ni, kita perlukan tepung gandum. Okey, baik. Tepung gandum ni cikgu letak 1 cawan je. Cawan tepung gandum. Okey. Lepas tu kita masukkan je dalam mesin pemisah. 1 cawan. Baik. Lepas tu kita masukkan 1 biji telur. 1 biji telur. Jangan kita masukkan 1 biji telur ke dalam blender. Lepas tu kita masukkan sedikit pewarna hijau. Sebab kuih cara kita ni warna hijau, so kita akan letakkan sedikit. Dia warna hijau, tak payah banyak. Dalam 3/4 sudu je. Dia untuk pewarna je. Okey. Seterusnya kita masukkan pandan flavor. Okey. Masukkan sama juga macam tadi, sikit je, tak payah banyak. Okay. Lepas tu kita masukkan gula, sedikit gula. Tak payah. Ini dalam 2 sudu gula. Okey. Lepas tu sedikit garam, supaya dia ada rasa masin sikit. Sikit je garam kita letak. Okey. Lepas tu kita letakkan santan. Okey, santan sikit. Okey. Dan yang terakhir kita masukkan sedikit air. Okey, kalau butter ni dia tak boleh pekat dan tak boleh cair sangat. Kalau pekat nanti dia akan keras. Okey. Lepas tu kita akan blendkan semua.
Cair ataupun belum. Lepas tu kita akan tuangkan. Tapis dan nak bagi yang apa tu, yang dia tak hancur tu, supaya dia tak campur dengan yang hancur. Dah siap kita punya adunan. Okey, jadi sekarang kita dah boleh masak. Okey, jom kita masak sama-sama. Okey, baiklah murid-murid, tadi kita dah cikgu dah terangkan daripada awal, iaitu daripada kita sediakan bahan, lepas tu cikgu dah tunjukkan cara untuk blend sampailah dia jadi adunan kuih carang. Dan sekarang adalah step yang terakhir, iaitu untuk kita memasak kuih carang tadi. Sekarang ada dapur dan juga gas, dan sekarang cikgu akan bukakan dapur gas ni. Gunakan api yang paling perlahan. Guna perlahan je api. Okey. Lepas tu ni tadi daun pandan yang cikgu dah ikat. Ni adalah minyak, kita akan letakkan dalam ni. Jangan letak banyak sangat, kita letak supaya dia tak melekat je. Okey. Dan jangan minyak ni jangan terlalu banyak sampai bertakung. Kita buat sikit-sikit je, biasa-biasa je. Nanti kalau loyang ni dah panas, baru kita masukkan adunan kuih carang tadi. Aku rasa dia dah panas ni. Okay, dia panas, kita letakkan adunan kuih carang kita tadi. Jangan letak terlalu penuh, sebab nanti kita nak letak gula. Dalam 3/4 suku masak, baru kita letakkan gula atas carang tadi ya. Cikgu nampak dia dah masak sikit tu. Lepas tu kita masukkan gula. Gula ni jangan letak banyak sangat, nanti dia terlalu manis. Okay. Taburkan gula atas. Lepas tu kita kena tutup. Kita kena tutup dengan tutup periuk ni, supaya dia betul-betul masak semua tu. Okay. Lepas tu sekarang kita tunggu sampai dia masak. Okey, baiklah. Sekarang cikgu rasa kita tengok kita punya kuih carang sama dah masak ke belum. So cikgu dah bau rasa macam dah masak. Okey. Kita kena guna alas kain, sebab ni besi, dia panas. Okay. Lepas tu kita boleh tengok sama ada kuih carang kita ni dah masak atau belum. Oh, dah masak. Kuih carang dah masak. Kalau masak kita angkat, letak dalam pinggan. Okey. Nampak semua macam tak sabar nak makan kan. Okey, sabar sikit lagi. Sedapnya bau cikgu. Memang cikgu pun tak sabar nak makan. Semua kita sabar ni, kita makan sama-sama kan. Kuih carang. Lepas tu untuk kita masakkan yang kedua tu, kita kena letak balik kita punya minyak. Okey. Jadi itu saja. Tapi dan lepas kita selesai buat, kita kena tutup api.
Gas. Dan kita kena tunggu sejuk dulu. Dia punya loyang ni baru kita boleh angkat dan basuh. Sebab dia masih lagi panas. Okey, dan cikgu nak ingatkan lepas kita masak, kita kena bersihkan balik meja yang kita gunakan supaya bersih. Okey, sekarang kita dah siap masak. Dan okey, murid-murid nak tengok tak hasil kuih cara yang kita buat hari ni? Nak cikgu. Nak? Okey. Wangi bau dia. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan. Nampak tak? Nampak? Nampak tak murid-murid? Nampak cikgu. Nampak sedap kan? Sedap. Nanti murid boleh buat dekat rumah. Okey. Okey, baiklah. Tadi cikgu dah tunjuk dari awal penyediaan bahan sehinggalah siap masak. Dan sekarang cikgu nak Jaya buat balik apa yang cikgu ajar ni daripada langkah pertama menyediakan bahan sampailah siap kuih cara ni. Boleh tak? Boleh tak Jaya? Boleh cikgu. Kata apa? Nanti kalau Jaya tak dapat, cikgu boleh tolong ajarkan. Cikgu akan guide Jaya daripada awal sampai akhir. Okey. Boleh datang sini Jaya? Okey. Sini Jaya perkenalkan bahan-bahan. Okey. Pertama kita perlukan apa Jaya? Untuk kita buat kuih cara ni kita perlukan apa? Ni tak Jaya. Mana-mana je. Yang awal ke. Itu apa tu? Kita panggil Mesin pengisar. Mesin pengisar ataupun blender. Ni untuk apa je? Untuk kita? Untuk kisar tepung. Betul. Untuk kita kisarkan semua bahan tadi kita akan letak dalam blender dan kita akan kisarkan. Okey. Seterusnya Cawan. Okey, cawan. Cawan ni untuk apa? Untuk sukat apa? Gula. Bukan ya. Okey. Ini untuk kita sukat tepung. Kalau gula kita ambil dengan sudu je. Ini untuk kita sukat tepung supaya kita tahu banyak mana tepung dan juga banyak mana air yang akan kita letak dalam mesin pengisar. Okey, seterusnya Air. Air nanti kita akan letak campur dalam blender tu. Okey, seterusnya Mangkuk. Mangkuk. Bukan mangkuk. Okey. Yang tu untuk alas tu je. Itu untuk alas tu je. Seterusnya kita perlukan minyak. Okey, minyak ni untuk kita buat apa? Untuk sapu dekat loyang. Loyang. Kita sapu dengan daun apa tu? Daun pandan. Okey. Seterusnya daun pandan. Daun pandan. Daun pandan cikgu bagi tahu ni kita untuk buat untuk sapu dekat loyang. Okey. Pandai. Seterusnya kita perlukan loyang. Loyang ni untuk kita buat kuih cara. Okey. Cara apa? Cara manis. Okey. Kalau tak ada loyang ni tak dapat buat. Tak jadi loyang. Tak jadilah kuih cara. Okey. Seterusnya sudu. Sudu untuk kita ambil gula ataupun garam. Okey. Seterusnya kita perlukan telur. Okey, telur ni kita akan campurkan juga dalam mesin pengisar tu sekali dengan tepung. Okey. Seterusnya tepung cikgu. Tepung apa tu je? Tepung baca. Gandum. Tepung gandum. Kita jangan guna tepung lain, kita guna tepung gandum je untuk kita buat kuih cara. Okey. Seterusnya kita ada gula. Gula. Sebab kita akan buat kuih cara manis, jadi kita akan letak gula. Okey. Seterusnya kita ada santan. Okey, santan. Santan ni kita akan campurkan dalam blender tu sekali dengan tepung tadi. Dan untuk biar dia pekat. Supaya dia berlemak sikit. Okey, seterusnya kita ada apa? Garam. Garam apa? Garam halus tu, garam kasar tu. Garam halus. Garam halus. Garam halus untuk kita letakkan juga dalam blender tu. Kita akan blender sekali dulu.
Okey, seterusnya kita ada Ni penutup periuk. penutup periuk. Penutup periuk ni kita akan tutup. Bila kita dah letak kita punya acuan dalam loyang, kita akan tutup supaya dia cepat masak. Dia masak sepenuhnya. Okey, seterusnya kita ada Warna hijau cikgu. berwarna hijau. Warna hijau. Supaya acuan kita tadi tu lagi nampak warna hijau. Sebab kuih cadar manis dia warna hijau. Jadi kita letakkan pewarna tu sikit. Seterusnya kita ada ni apa? Warna hijau juga cikgu. Ini pun warna hijau tapi ini pandan flavor. Perisa pandan. Pista pandan. Okey. Seterusnya Penapis. penapis. Seterusnya Seterusnya, ada ni jak. Jak. Jak ini tu kita buat apa? Untuk tapis tadi yang sudah di blender. Yang sudah di blender kita akan masukkan dalam ni supaya senang untuk kita letak dalam tuangkan dalam loyang. Kita ada tu apa? Sarung tangan Sarung tangan ni untuk untuk kebersihan. untuk kebersihan, untuk kita pegang-pegang apa kan, supaya semua yang makanan kita buat tu bersih. Yang paling penting kita perlu ada Apron supaya apa? supaya selamat, bersih. Bersih. Okey, baiklah Jaya. Okey, sekarang Jaya pun dah tahu semua. Okey, jom kita masak. Jom. Okey, Jaya. Tadi Jaya dah perkenalkan bahan-bahan semua ni. Okey, jadi sekarang cikgu nak Jaya buat acuan untuk kita buat kuih cara manis. Tapi sebelum tu Cikgu Jaya kena pakai Tangan. kebersihan itu sarung tangan dan juga apron. Okey, sila pakai sarung apron dengan sarung tangan. Okey, seterusnya kita Dah, cikgu. Okey, dah. Cantik. Kita ambil ni. Okey. Pakai lidah tu kanan satu. Ni untuk supaya kalau dia pegang barang-barang ni dia taklah kotor-kotor kan. Dah sedia nak masak je? Dah sedia Dia cikgu. Okey. Sekarang pertama kita akan masukkan semua bahan-bahan ni ke dalam pemisah, ke dalam blender. Okey. Langkah pertama kita kena buat apa je? Masukkan Tepung. tepung sebanyak 1 cawan. Pegang tepung takut dia tumpah. Okey, slow. Okey. Dah. Gitu. Pegang. Okey, bagi betul-betul penuh. Okey. Sikit lagi. Okey. Sebab tu cikgu pakai mangkuk supaya dia tak kena meja. Kalau dalam mangkuk tu tak apa. Sikit. Okey. Okey dah. Okey. Lepas tu masukkan tepung ni ke dalam besar. Okey. So, cikgu. Masukkan je semua. Masukkan semua. Okey. Okey dah. Kita ambil. Lepas tu next kita ambil 1 biji telur, pecahkan dengan sudu. Pecahkan. Okey. Lepas tu kulit dalam ni. Okey. Lepas tu dia ambil 2 sudu gula. 2 sudu gula letakkan dalam ni. Satu ni. Okey. 2. Okey. Lepas tu dia masukkan sedikit garam. Sudu. Boleh sudu. Masukkan sedikit je garam. Okey, lepas tu pewarna. Ni apa je? Pewarna? Hijau. Pewarna hijau. Supaya dia warna hijau dia.
Satu lagi adalah ni pandan flavor, perasa pandan, supaya dia ada rasa-rasa pandan sikit. Okey, lepas tu santan, masukkan santan. Okey dah. Okay, lepas tu air. Air lebih sikit pun tak apa, supaya dia tak nak pekat. Kalau dia pekat dia keras. Sikit lagi dah apa sikit. Okey dah. Okay, sekarang kita blender. Okay, blender ni kena ketat betul-betul. Berapa cikgu? Satu? Satu je. Okay. Cuba tengok dia dah sebati ke belum? Ke depan. Kalau tengok kena guna sungguh. Dah cikgu? Dah. Dia habis. Okey. Sekarang macuan dia kita dah selesai. So sekarang kita akan masak dekat dapur. Okey tu. Okey Jaya. Tadi cikgu kita dah buat sama kan, daripada langkah 1 iaitu perkenalkan bahan, dan seterusnya kita dah blend kan, dalam blender semua bahan sampailah jadi acuan adunan kuih cara. Okey. Tadi Jaya pun dah tengok kan cikgu buat kuih cara macam mana kan. Sedap, nampak sedap kan. Okey, sekarang cikgu nak Jaya pula masak. Masak kuih cara. Okey. Pertama buka api. Okey, buka pelan dia. Paling pelan. Kecil lagi sikit lagi. Gitu. Okey. Lepas tu kita kena ambil minyak, sapukan dekat sumber tu. Lepas tu dah. Kita tunggu dia panas sikit. Lepas tu baru kita masukkan adunan kuih cara tadi. Kita rasa dah boleh masukkan adunan tu je dah. Okay. Masukkan jangan penuh sangat. Dia sebab nanti kita nak masukkan gula tu gitu. Sikit lagi, sikit lagi. Tunggu dia masak sikit. Lepas tu baru letakkan gula. Cikgu rasa yang ni dah boleh letak gula. Yang mana? Letak sikit. Letak betul-betul dekat tengah-tengah dia. Lepas tu kita kena tutup dulu. Tutup bagi dia betul-betul masak dekat atas tu. Okey. Sekarang kita tunggu dia masak. Sekarang kita tunggu sampai dia betul-betul masak baru kita angkat. Okey Jaya, cikgu rasa kuih cara Jaya masak ni dah masak. Jadi Jaya boleh buka, tengok dulu. Buka gunakan air sebab panas. Gunakan air. Dulu kita angkat sikit dulu. Angkat dulu sikit udung tu. Lepas tu pegangkan dengan kain. Lepas tu letakkan sini. Panas. Okey. Sekarang Jaya buat macam cikgu. Daripada tepi Jaya kena korek macam tu. Slow. Sebab nanti takut dia hancur. Cantik kuih Jaya. Okey.
Lepas tu kita kena tutup Api. tutup api, tak bahaya. Okey. Baiklah, sekarang Jaya boleh duduk dekat kawan-kawan. Kuih cara Jaya dah siap. Okey, pergi depan duduk kawan. Okey, kawan-kawan tengok kuih cara Jaya. Dah siap. Okey, cantik tak? Cantik nampak sedap. Lepas ni Jaya boleh buat dekat rumah. Senang tak nak buat Jaya? Senang cikgu. Senang Okey, jadi itu sahaja untuk ini. Jadi lepas je kita selesai, kita kena buat apa je? Bersihkan meja. Bersihkan meja dan letakkan balik peralatan di tempat Yang sepatutnya. Okey, baiklah murid-murid. Jadi tadi kita dah buat apa? Kuih apa? Cara manis. Kuih cara manis. Yang cikgu buat dan juga yang Jaya buat sekali dengan cikgu. Okey, berikan tepukan untuk Jaya. Okey. Tahniah kepada Jaya dan tahniah kepada semua yang memberikan kerjasama. Jadi, sekarang cikgu nak rumus balik apa yang kita belajar hari ni. Semua belajar buat kuih cara manis. Okey. Siapa tahu bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk buat cara manis tadi? Tepung gandum. Tepung gandum. Yang kedua apa? Gula. Gula lagi. Apa lagi? Garam lagi. Santan. Ada santan. Lepas tu ada Telur. Lepas tu ada Air. air. Dan yang paling penting kita kena ada apa? Kita kena ada pewarna hijau dan perisa pandan. Lepas tu kita blendkan semua. Lepas kita blend sampai dia betul-betul cair dan juga hancur dia punya tepung. Okey. Lepas tu kita masak, kita guna api yang kuat ke api yang slow? Yang slow. Yang slow. Kenapa slow? Supaya tak hangit. Supaya tapak dia tu tak hangit. Dan dia masak semua, maksudnya bawah pun masak, atas pun masak. Kalau kita guna api yang besar, bawah nanti akan hangit dan atas dia tak masak dengan sempurna. Okey, lepas tu kita masukkan gula atas dia. Okey. Lepas tu sebelum kita masukkan acuan kita tu, kita kena buat apa dekat loyang tu? Letak apa? Letak minyak. Letak minyak. Kenapa kita kena letak minyak? Siapa tahu? Supaya tak hangit. Lagi supaya tak melekat. Kalau kita tak letak minyak, nanti kita susah untuk kita ambil kita punya kuih cara tu. Okey. Lepas tu kita kena tutup kita punya kuih cara. Kenapa kita kena tutup? Supaya dia masak sempurna. Okey. Lepas tu kalau kita dah selesai masak, kita kena buat apa? Kita kena bersihkan tempat kita masak tu. Kenapa kita kena bersihkan? Supaya tak kotor dan tak ada lalat-lalat ke datang. Supaya dan kita kena letak balik barang yang kita gunakan tu di tempat asal, dan kita kena basuh supaya orang yang nak guna tu senang dan dia tak terbiar macam tu je. Okey, baiklah murid-murid, cikgu rasa sampai situ sahaja pengajaran cikgu pada hari ini, dan cikgu harap semua dapatlah cara-cara untuk buat kuih cara dan boleh buat dekat rumah bersama dengan mak ataupun ayah. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.